A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang-Sembang ASMB. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang ASMB pada pagi ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, moderator anda, dan topik akan dibincangkan pada pagi Jumaat yang berkah ini cukup menarik ya, kepentingan zakat dalam pengurusan kewangan dan zakat ASB. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit makluman ya berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan tentang topik yang dibincangkan, sila hantarkan soalan tuan-puan di ruangan chat sekiranya berada di Zoom dan sekiranya berada di FB Live di ruangan komen. Kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan dan sekiranya masih ada masa lagi, insyaAllah soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR Code dan juga link yang akan diberikan nanti. Dan di akhir sesi cukup menarik, kita akan adakan sesi pop quiz di mana 3 soalan mudah akan dimukakan di skrin. Dan untuk menyelesaikan e-pop quiz ini, tuan-tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terpantas. InsyaAllah, setiap pemenang akan menerima cenderahati dari ASMB, iaitu berupa voucher Tamalinda Touch and Go bernilai RM15 seorang di email yang didaftarkan. Teruskan bersama kami di hujung sesi. Sebelum saya serahkan kepada penceramah, sedikit bagi datang dengan penceramah kita pada pagi ini, iaitu Dr. Ahmad Basri Ibrahim, dilahirkan di Kota Baru, Kelantan, Darul Naim. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Arab Al-Mahad Al-Muhammadi Lil Banin di Kota Baru, Kelantan. Beliau melanjutkan pelajaran ke Fakulti Syariah University of Jordan, Amman, Jordan, dan mendapat ijazah sarjana muda kepujian pada tahun 1997. Beliau juga mendapat ijazah sarjana dalam bidang fiqh dan usul fiqh dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIM) pada 2001 dan seterusnya PhD di dalam bidang undang-undang Islam di University of Birmingham, United Kingdom pada tahun 2005. Sebelum menyertai permodalan Nasional Berhad, beliau telah berkhidmat di UIM selama 18 tahun. Beliau adalah seorang profesor madya di Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIM. Semasa di sana beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh selama 4 tahun dan Timbalan Dekan Akademik selama 2 tahun. Beliau juga mempunyai pengalaman yang cukup luas sebagai pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa syariah di beberapa institusi kewangan Islam di dalam negara. Beliau menyertai PMB pada bulan Oktober 2016 sebagai Ketua Pengurusan Syariah PMB sehinggalah sekarang. Itu dia sedikit payutan penceramah kita cukup hebat, Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PMB. Baiklah, tanpa mengambil masa, kita bersama dengan penceramah kita. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lihat suaranya saja ada aura yang itu menarik. Silakan Doktor, kita kongsikan program kita pada pagi ini di akhir hari terakhir tahun 2021, hari Jumaat yang cukup barakah, kepentingan zakat dalam pengurusan kewangan dan zakat ASB. Silakan Doktor. Terima kasih Saudara Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT, diberi peluang oleh Allah SWT untuk berada di hari yang penuh keberkatan ini, Jumaah Mubarakah. Moga-moga dengan keberadaan kita di penghulu hari ini, di penghulu segala hari ini, memberi lebih amal soleh
memberi lebih banyak keberkatan dan amal soleh yang kita dapat laksanakan pada hari ini, insya-Allah. Jadi saudara-saudari sekalian, untuk perbincangan kita pada hari ini di dalam Sembang Sambat ESMB ialah tentang kepentingan zakat dalam pengurusan kewangan dan zakat ASB. Jadi kalau kita tengok kepada tajuknya sahaja, ada 3 elemen yang perlu kita kupas di dalam perbincangan kita pada hari ini. Pertamanya ialah tentang kepentingan zakat, yang kedua tentang pengurusan kewangan Islam, dan yang ketiganya zakat ASB. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya terus kepada yang pertamanya. Saya rasa saya perlu ulas tentang pengurusan kewangan Islam dahulu sebelum kita pergi kepada kepentingan zakat dan seterusnya zakat ASB. Jadi dari segi pengurusan kewangan Islam ni, kalau kita tengok, kita mempunyai 5 elemen yang penting ataupun 5 rantaian pengurusan kewangan di dalam Islam ni. 5 rantaian ini adalah sangat penting. Yang pertama ialah macam mana kita mencipta kekayaan. Macam mana kita mencipta kekayaan ataupun disebut sebagai wealth creation. Macam mana kita nak create kekayaan tersebut. Jadi di dalam Islam ini, elemen pertama dalam pengurusan kewangan ialah macam mana kita nak cipta kekayaan. Dan di sana ada do's and don'ts-nya. Ada yang boleh kita buat, ada yang kita tidak boleh buat. Ada yang harus dan ada yang haram. Ada yang perlu kita buat, ada yang tidak boleh kita buat. Sebagai contoh, untuk mencipta kekayaan ini, kita perlu mencari rezeki yang halal. Tidak boleh rasuah, tidak boleh membazir, tidak boleh perlukan kepada keadilan, tidak menzalimi orang lain dan sebagainya, kan? Itu pertama, elemen pertama dalam pengurusan kewangan, iaitu macam mana kita mencipta kewangan ataupun mencipta kekayaan. Jadi di dalam Islam ada rules and regulation dia, ada peraturan dia, ada yang boleh kita buat dan tidak boleh buat, dan termaktub dalam kitab-kitab muamalat kita macam mana perbincangan para ulama, macam mana kita nak mencipta rezeki yang halal dan thayyibah. Itu yang pertama. Okey, elemen yang pertama dalam pengurusan kewangan Islam. Elemen yang kedua di dalam pengurusan kewangan Islam ialah wealth accumulation. Macam mana kita nak kumpulkan kekayaan tersebut. Setelah kita mencipta kekayaan dengan cara ada pendapatan, penggajian dan sebagainya, perniagaan dan sebagainya, yang keduanya ialah macam mana kita nak kumpulkan kekayaan tersebut. Juga di sana ada peraturannya di dalam Islam. Ada rules and regulation dia, ada do's and don'ts dia. Bahkan dalam Al-Quran disebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Satu elemen yang disebut di dalam Al-Quran yang mana ia merupakan universal value yang disebut dalam Al-Quran ialah apabila kita nak berinteraksi, bermuamalah di antara satu sama lain, mestilah kena ada elemen at-taradhi. Elemen at-taradhi maksudnya mutual consent ataupun kita tidak ada paksaan, dengan kerelaan hati dan tidak ada paksaan. Maksudnya di dalam kita mencipta kekayaan dan juga mengumpul kekayaan, tidak boleh ada elemen paksaan. Mesti ada elemen taradhi di antara both parties, untuk mengelak dari berlaku pertikaian di dalam muamalah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, dalam rantaian pengurusan kewangan ini, setelah kita mencipta kewangan, kita mencipta kekayaan, kita mengumpul kekayaan, seterusnya ialah wealth protection. Macam mana kita nak protect, melindungi kekayaan tersebut. Maka di sana ada produk-produk Islamic produk yang ada dalam industri seperti takaful dan sebagainya. Jadi di sana juga ada rules and regulation. Macam mana kita nak protect, melindungi kekayaan kita dengan mengambil participate ataupun menyertai skim-skim takaful yang ditawarkan oleh takaful operator yang ada di dalam negara kita. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah dari segi wealth distribution. Okay? Dan rantaian yang keempat yang sangat penting dalam pengurusan kewangan ialah macam mana kita nak membahagikan kekayaan kita. Bila kita sudah cipta kekayaan, kita kumpul kekayaan dan kita ada mekanisme untuk melindungi kekayaan kita, sudah tentu kita tidak hidup selama-lamanya di atas dunia, kita perlu distribute, kan? Kita perlu agihkan kekayaan tersebut. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut yatba'ul mayyit salasatun.
ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'an isnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih. Nabi mengatakan bahawa setiap orang yang telah meninggal dunia itu akan meninggalkan 3 perkara. Bila kita meninggal dunia nanti, kita meninggalkan 3 perkara. Iaitu keluarga kita, kita akan tinggalkan keluarga kita akan tinggalkan harta kita, dan kita akan tinggalkan amalan kita. Sebab bila kita menghembuskan nafas yang terakhir, sudah tidak ada lagi sembahyang, sudah tidak ada lagi puasa dan sebagainya. Maknanya kita dah tinggalkan amalan kita. Jadi bila kita meninggal, 3 perkara kita tinggal: keluarga, harta dan juga amalan. Dan kata Nabi, fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Bila kita pergi ke kubur nanti, dibawa ke kubur nanti, akan bersama kita ialah keluarga kita, harta kita dan amalan kita. Tetapi 2 akan kembali. Apa yang kembali tidak bersama kita di dalam kubur nanti, iaitu ahli keluarga kita dan juga harta kita. Kita tidak dikuburkan bersama ahli keluarga kita, dan kita tidak dikuburkan bersama harta kita, kan? Dengan kain kafan saja kita dikuburkan, tetapi yang tinggal bersama kita ialah amalan kita. Jadi sudah tentu bila kita meninggal, kita perlu agihkan harta tersebut. Jadi wealth distribution juga sangat penting, termasuk dalam rantaian pengurusan kewangan. Macam mana kita nak agihkan harta tersebut setelah ketidakberadaan kita di atas dunia ini, kan? Jadi itulah ada di sana juga ada rules and regulation dia, yang mana ada yang kita boleh agihkan, ada yang kita tidak boleh agihkan dari segi faraidnya, dari segi hibah amanahnya, dari segi wasiatnya, wakafnya dan sebagainya. Itu adalah mekanisme yang ataupun mekanisme yang telah diaturkan oleh syarak untuk kita mengagihkan kekayaan. Dan seterusnya ialah sangat penting juga untuk kita melihat kepada wealth purification, iaitu mensucikan kekayaan. Setelah kita mencipta kekayaan, kita juga mengumpul kekayaan, kita melindungi kekayaan dan kita agihkan kekayaan. Satu elemen yang sangat penting ialah kita juga perlu mensucikan kekayaan tersebut. Dan bagaimana kita mensucikan kekayaan tersebut ialah dengan cara menunaikan zakat. Di sini kita melihat pentingnya zakat itu di dalam proses pengurusan keuangan, sebab dia termasuk dalam 5 rantaian yang saya sebut tadi, daripada awal sehingga daripada yang pertama sehingga dari segi wealth purification tadi, pensucian harta tadi. So zakat ada peranannya untuk mensucikan harta. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka sedekah, iaitu zakat, supaya tutahhiruhum, untuk membersihkan harta tersebut, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan hati-hati mereka yang membayar zakat. Jadi harta yang kita zakatkan ini boleh mensucikan harta kita. Mungkin di dalam harta kita itu ada elemen-elemen yang tidak patut syariat, sedikit sebanyak tanpa kita sedari, maka boleh disucikan dengan membayar zakat. Ini tidak bermaksud kalau harta tersebut memang dari awal tidak patut syariat, kita boleh sucikan dengan membayar zakat. Tidak. Maksud saya di sini ialah mensucikan harta tersebut ialah dari segi penggajian kita, dari segi perniagaan kita, kita mendapat income, pendapatan dan sebagainya. Sudah tentu ada perkara yang kita terlepas pandang, ada perkara yang kita termakan, ada perkara yang kita terzalim, menzalimi orang lain tanpa kita sedari. Jadi elemen-elemen tersebut boleh disucikan dengan cara kita membayar zakat. Tetapi kalau harta tersebut daripada awalnya adalah harta haram, maka ia tidak boleh digunakan untuk membayar zakat, kerana duit tersebut adalah duit yang tidak patut syariah, yang mana kita perlu dispose, kita perlu sucikan semua sekali untuk diberikan kepada charity ataupun kebajikan. Sebagai contoh, kalau orang mencuri, sebagai contoh, dia mencuri 100,000, kan? Takkan dia, dengan cara membayar zakat 2.5% dia bayar zakat, harta dia menjadi suci. Tidak. Jadi kalau harta itu memang asalnya harta yang haram, maka tidak boleh disucikan dengan bayar zakat. Tetapi harta sekiranya harta itu harta yang halal,
yang didapati dengan cara yang halal, tetapi ada sedikit elemen-elemen tertentu sebagai manusia kita tidak lari daripada kesilapan dan kealpaan. Sudah tentu ada unsur-unsur tertentu yang tidak suci, maka harta tersebut boleh disucikan dengan cara kita membayar zakat. Itu pertama, kita sucikan harta. Yang kedua ialah kita mensucikan jiwa kita. Jiwa kita ni juga perlu disucikan dari semasa ke semasa. Jadi dengan cara kita membayar zakat setiap tahun, insya-Allah jiwa kita juga disucikan, boleh disucikan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dari segi kedudukan zakat di dalam pengurusan keuangan Islam. Ada peranannya dan sangat penting, dan dia termasuk dalam elemen wealth purification yang saya sebut sekejap tadi. Okey. Sekarang kita pergi kepada zakat. Okey, zakat. Apa yang dimaksudkan dengan zakat? Definisi zakat. Okey. Zakat dari segi bahasa bererti bersih, suci, subur dan berkembang. Manakala dari segi syarak, zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Jadi zakat ni dia mempunyai definisi yang tertentu. Jadi maksudnya tidak semua harta boleh dizakatkan. Okey, ada harta tertentu yang wajib dizakatkan, ada harta yang tidak wajib dizakatkan. Maksudnya kita ada fixed asset, kita ada movable asset, kita ada financial asset. Jadi ada harta yang wajib dizakatkan dan ada harta yang tidak wajib dizakatkan. Contohnya aset, financial asset, kita ada Bitcoin, kita ada saham, kita ada apa lagi. So adakah harta tersebut kena zakat, wajib dizakatkan ataupun tidak? Jadi ada perbincangan ulama, ada pandangan ulama tentang macam mana, apakah harta-harta, jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan dan jenis-jenis harta yang tidak wajib dizakatkan. Itu yang pertama, harta, tidak semua harta wajib dizakatkan. Yang keduanya ialah zakat ini berbeza dengan sedekah yang lain, berbeza dengan wakaf kerana perlu diberikan kepada golongan tertentu. Perlu diberikan kepada golongan tertentu. Dan ini disebut sebagai asnaf zakat. Okey, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Jadi dalam Al-Quran itu kan disebut ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fuqara, masakin, ibnu sabil, gharimin, ar-riqab, kan? Amilin. Ada 8 semua. So inilah mereka yang layak menerima zakat. Sebab itu kalau kita nak kita pergi ke pusat zakat, kita nak duit zakat, nak minta zakat, pusat zakat perlu masa. Kenapa? Kerana hukum dalam zakat ni nak zakat pengagihan zakat ini perlu diberikan kepada asnaf zakat, mustahiqin zakat, ataupun mereka yang layak menerima zakat. Sebab itu dia perlukan kepada due diligence, perlu kepada pemeriksaan, perlu kepada checking dan history checking dan sebagainya untuk menentukan penerima itu adalah golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Sebab zakat ini hukumnya ada harta yang tak wajib dizakatkan, ada harta yang wajib dizakatkan, kemudian penerima zakat juga ada golongan yang boleh terima zakat, ada golongan yang tidak boleh terima zakat, dan seterusnya. Nak wajibkan zakat itu perlu kepada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Sekiranya kita tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka zakat tidak diwajibkan. Jadi inilah definisi yang mengumpulkan makna zakat keseluruhannya. Yang pertamanya dari segi harta, apa harta tertentu. Yang keduanya penerima tertentu, dan ketiga pembayar zakat juga perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi apakah syarat-syarat untuk yang mewajibkan kita membayar zakat? Okey, syarat yang kita mempunyai 7 syarat. Di sana ada 7 syarat yang menentukan sama ada seseorang itu wajib membayar zakat ataupun tidak. Okey, wajib membayar zakat ataupun tidak. Yang pertamanya ialah Islam. Pembayar zakat mestilah beragama Islam. Jadi kalau dia bukan Islam, tidak wajib ke atasnya untuk membayar zakat. Dia boleh bayar sedekah, beri sedekah dan sebagainya, boleh beri wakaf dan sebagainya, tetapi zakat tidak diwajibkan ke atasnya. Sebagai contoh, kalaulah
orang yang bukan Islam membuka restoran yang halal. Restoran halal, chop jakit, nasi ayam. Okey, membuka restoran halal nasi ayam. Dan customer dia pun semua orang Islam yang menjadi customer dia. Jadi menu dia adalah halal, makanannya halal, hidangannya halal, dan customer dunia juga adalah orang Islam, tetapi owner dia, tuan kedainya adalah bukan Islam. Walaupun dia mendapat keuntungan daripada perniagaan tersebut dan keuntungannya datang daripada orang Islam dan perniagaannya adalah perniagaan yang halal, tetapi tidak wajib zakat. Kenapa? Kerana tuannya bukan beragama Islam. Kerana zakat wajib ke atas orang yang beragama Islam sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang itu ialah orang yang merdeka. Jadi merdeka ni tidak menjadi isu sekarang ni kerana kita sudah tidak ada hamba mukatab dan sebagainya. Tapi masih lagi ada dalam syarat-syarat wajib zakat, iaitu mereka yang merdeka. Jadi alhamdulillah sekarang ni semua orang merdeka. Jadi semua orang sudah memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah sempurna milik. Apa maksud sempurna milik ataupun disebut sebagai milkut tam? Sempurna milik ini maksudnya ialah dia boleh menguasai harta tersebut. Dia nak jual ke, contohnya dia ada 100,000. Jadi 100,000 itu 100,000 yang dimiliki olehnya itu boleh digunakan oleh pemiliknya di mana sahaja dan di ketika mana sahaja. Kerana dia mempunyai hakut tasarruf, iaitu hak untuk menggunakan harta tersebut sebagaimana yang dia kehendaki. Tidak ada sekatan, tidak ada halangan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan sebagai sempurna milik. Jadi kalau kita mempunyai harta tetapi kepemilikannya adalah tidak sempurna, maka kita tidak wajib membayar zakat. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, kita mempunyai 100,000 di dalam KWSP. 100,000 dalam KWSP. Tapi isunya, adakah kita boleh keluarkan duit tersebut? Tidak boleh. Kita perlu mencapai umur tertentu baru kita boleh keluarkan harta tersebut. Jadi walaupun harta tersebut 100,000 itu melayakkan kita untuk membayar zakat, tetapi oleh kerana kita tidak mempunyai milkut tam, pemilikan sempurna, maka pada ketika itu tidak wajib kita membayar zakat. Jadi contoh lain ialah perintah mahkamah. Kalau ada sekatan daripada mahkamah, maka dia sudah tidak mempunyai milkut tam, hak milik yang sempurna, so tidak wajib ke atasnya membayar zakat. Walaupun hartanya sudah cukup nisab dan haul, tetapi sekiranya ada perintah mahkamah yang dia tidak ada hak untuk menguruskan harta tersebut, maka dia tidak wajib membayar zakat. Yang keduanya, pelaburan melalui pembiayaan. Contoh, kalau kita melabur dalam ASB, melalui ASB financing. Kan kita mengambil financing daripada bank Islam, mana-mana bank Islamic bank untuk membeli unit ASB. Jadi 100,000 itu tidak boleh dikeluarkan, kan? Sebab ia adalah kita menggunakan pembiayaan. Jadi itu juga tidak wajib dizakatkan. Kerana apa? Kerana syaratnya tidak ada. Syarat wajib zakatnya tidak sempurna, iaitu milkul tam, pemilikan yang sempurna. Dan seterusnya ialah pelaburan melalui akaun KWSP. Kalau kita melabur dalam ASB 2 sebagai contoh, menggunakan akaun daripada KWSP, maka juga tidak dikira untuk membayar harta yang wajib dibayar zakat. Okey, dan seterusnya status individu selepas hayat kematian atau diistihar muflis. Juga dia sudah hilang kelayakannya untuk menguruskan harta tersebut, maka tidak wajib ke atasnya membayar zakat pada ketika itu. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ialah cukup nisab. Okey, apa maksud nisab di sini? Kadar minimum pemilikan suatu harta yang diwajibkan zakat ke atas harta tersebut. Maksudnya tidak semua kita mempunyai harta, tetapi untuk melayakkan kita membayar zakat, kita perlulah mencapai jumlah harta tertentu. Baru kita layak membayar zakat. Kalau tidak diwajibkan kita membayar zakat. Contohnya kita ada 20 ringgit di dalam bank account, tak wajib zakat. Kita ada 200 ringgit dalam tabung haji, tak wajib zakat, kan? Kerana itu adalah tidak cukup nisab. Jadi apa nisabnya? Nisab menggunakan nilai emas harga semasa, iaitu 20 miskol emas bersamaan 85 gram bukan garam, 85 gram emas atau 156 gram perak. Jadi itu adalah ukuran nisabnya, iaitu
harta tersebut menyamai 85 gram harga pasaran emas. Okay, 85 gram harga pasaran emas. So bagi unit saham amanah ASNB yang cukup nisab, antara pengiraan tidak termasuk 1,000 hibah amanah dan pelaburan melalui pembiayaan. Jadi kalau kita ada akaun dalam ASNB, untuk kita kira nisab, kita kena tolak. Kalau kita sudah membuat hibah amanah, kita kena tolak 1,000. Tidak dikira sebagai nisab yang 1,000 dan tidak dikira sebagai zakat. Yang pertama, yang keduanya melalui pembiayaan juga tidak dikira untuk kita membayar zakat. Okey, itu yang cukup nisab. Dan nisab ni berbeza mengikut negeri lah. Kalau Selangor ada nisab dia dan berbeza mengikut tahun. Tahun ni nisabnya 15,000, kemudian mungkin 16,000, mungkin 20,000, dan antara negeri juga ada perbezaan nisabnya. Antara Kuala Lumpur, antara Selangor, Kelantan, Terengganu, dia ada nisab-nisab sendiri yang diumumkan oleh pusat-pusat zakat. Okay? Yang seterusnya ialah cukup haul. Apa maksud cukup haul? Ialah pemilikan kekal harta zakat oleh seseorang bagi tempoh genap setahun. 354 hari mengikut tahun hijrah ataupun 365 hari mengikut tahun Masihi. Maksudnya kita mempunyai kekayaan tersebut, harta tersebut selama setahun. Okay? Kita cukup nisab, contohlah. Kalau nisabnya ialah 20,000. So kita kekalkan 20,000 tu dalam akaun selama setahun. Maknanya pada tahun hadapan masih lagi ada 20,000 yang mana itu adalah cukup nisab, maka wajib kita membayar zakat iaitu 2.5%. Jadi cuma ada harta-harta tertentu yang tidak memerlukan haul. Okay, tidak perlu kita tunggu setahun. Ada harta tertentu. Nanti mungkin apabila kita membicarakan tentang jenis-jenis zakat, kita boleh tengok ada harta tertentu tetap tidak memerlukan haul. Tetapi harta seperti zakat simpanan, wang simpanan, zakat perniagaan, zakat zakat perniagaan dan zakat-zakat yang lain itu perlu kepada haul. Kena cukup 1 tahun baru kita diwajibkan untuk membayar zakat. Seterusnya yang keenam ialah harta usaha yang baik. Harta usaha tersebut termasuk pendapatan dan penggajian, hasil sewa dan sebagainya. Para fuqaha menerangkan bahawa semua pendapatan tersebut sebagai mal mustafa iaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber yang dikenakan zakat. Jadi macam saya sebut sekejap tadi, mestilah daripada sumber yang halal, iaitu harta usaha yang baik daripada sumber yang halal, sama ada dari segi penggajian, pendapatan ataupun dari segi penyewaan dan sebagainya. Jadi yang penting harta tersebut adalah harta yang halal yang memberi income kepada kita dan lebihan daripada expenses yang perlu kita gunakan, maka harta tersebut adalah tertakluk kepada pembayaran zakat sekiranya cukup haul dan juga nisab. Dan seterusnya itu yang ketujuh ialah harta yang berkembang. Harta yang berkembang adalah harta pemilikan yang boleh berkembang secara hakiki atau secara boleh diusahakan, seperti penggajian, saham, Bitcoin kalau ada, semua itu adalah harta berkembang. Ada harta yang tidak berkembang walaupun value dia, nilainya berkembang. Sebagai contoh, rumah, okay? Aset kekal. Okay? Aset kekal rumah. Rumah contoh, sebagai contoh, kita membeli rumah, harga rumah masa kita beli ialah 1 juta. Harga rumah 1 juta, jadi 1 juta ni sudah cukup nisab. Tetapi kerana ia dalam bentuk aset kekal seperti rumah, maka dia tidak dikenakan zakat. Tidak wajib kita membayar zakat. Selagi mana dalam bentuk fixed asset ataupun aset kekal seumpama itu. Jadi 10 tahun ke, 20 tahun ke, harta tersebut kekal dan value dia, nilai dia mungkin berubah menjadi 2 juta, 3 juta, 4 juta. Mungkin selepas 10 tahun, harga rumah itu 5 juta. Tapi kita tidak wajib membayar zakat kerana ia adalah aset yang tidak berkembang secara hakiki. Cuma nilainya berkembang. Bilakah kita perlu membayar zakat? Kita perlu membayar zakat ataupun wajib membayar zakat sekiranya kita mendapat pendapatan daripada aset tersebut. Sebagai contoh, kita sewakan. Kita sewakan, maka sewaan tersebut dalam sekiranya cukup nisab dan cukup haul, maka perlu kita zakatkan. Wajib kita zakatkan kerana itu adalah pendapatan. Tetapi kalau harga rumah, nilai rumah tidak dizakatkan ataupun tidak wajib dizakatkan. Jadi sekiranya kita memenuhi ketujuh syarat ini, maka kita wajib membayar zakat setiap tahun. Dan sekiranya kita miss,
kita overlook ke macam mana, terluput 1 tahun untuk membayar zakat, sedangkan kita sudah mencukupi syarat-syarat yang saya sebut sekejap tadi, kita wajib qada zakat tersebut. Okey, zakat contohnya zakat tahun 2018 kita tak bayar. Dan kita tengok syarat-syarat ni, kita telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Zakat 2017 kita tak bayar. Dan kita tengok syarat ni, kita telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib ke atas kita untuk mengqada bayaran zakat pada tahun-tahun yang mana kita belum membayar zakat. Okey. Seterusnya, hikmah membayar zakat. Ganjaran dan hikmah berzakat. Banyak hikmah zakat ini kalau kita tengok mengagihkan kekayaan dari golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada, berasaskan sistem sosioekonomi Islam. Jadi kata Nabi SAW, khuz min aghniyaihim lituraddu ala fuqaraihim. Khuz min aghniyaihim lituraddu ala fuqaraihim. Zakat ini diambil daripada mereka yang kaya. Mereka yang kaya wajib membayar zakat. Dan diberi kepada siapa? Lituraddu ala fuqaraihim, untuk diberikan kepada fakir miskin dari kalangan mereka. Jadi dalam masyarakat kita ni tidak semua yang bernasib baik, tidak semua yang berharta, tidak semua dilahirkan sebagai anak orang yang berada. Mesti ada tahap tertentu yang miskin, yang fakir dan sebagainya. Jadi mereka ini memerlukan pertolongan, memerlukan kita punya timbal rasa untuk berkongsi kekayaan. Jadi dengan cara kita berkongsi kekayaan kita dengan membayar zakat, maka kita memberikan kebahagiaan, kita memberikan pertolongan kepada golongan yang tidak bernasib baik tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mensucikan jiwa pembayar zakat dari sifat mazmumah. Jadi sifat mazmumah ni paling susah untuk kita buang ialah sifat kedekut, kan? Kedekut ni sifat mazmumah, kan? Jadi dengan cara kita membayar zakat, maka kita telah membuang sifat mazmumah dan kita merasai penderitaan, kesusahan orang lain dan memberikan keinsafan kepada kita. Jadi kalau kita tak bayar zakat, kita tak tahu, kita tidak merasai apa yang dirasai oleh orang kaya. Kita tahu hal kita sahaja, kekayaan kita sahaja, golongan kita yang kita berada saja dan sebagainya. Tetapi di sana ada mereka yang tak cukup makan, tak cukup pakaian, tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal dan sebagainya, yang memerlukan prihatin dan memerlukan perhatian kita semua. Jadi bila kita membayar zakat, insya-Allah zakat tersebut boleh membantu mereka berkongsi kekayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dan seterusnya, membersih dan menyuburkan harta pembayar zakat. Orang bayar zakat ni tidak akan miskin, tidak akan apa-apa kedana. Bahkan Nabi SAW menyebut, ma naqasa malun min sadaqah. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan kurang harta daripada sedekah. Harta tidak akan kurang kerana sedekah. Tetapi harta ni boleh kurang kerana israf, kerana pembaziran, kerana berjoli, kerana benda-benda lain. Tetapi sedekah tidak akan kurang mengurangkan harta. Okay? Dan seterusnya, mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah SWT di samping merapatkan hubungan sesama manusia. Dua hubungan kita, pertama dengan Allah Ta'ala, kita menunaikan rukun Islam, iaitu dengan membayar zakat. Yang pertama, kita membantu jiran-jiran kita, ahli keluarga kita yang memerlukan bantuan dengan cara kita membayar zakat. Dan seterusnya, memberi peluang kepada golongan berada untuk beribadah dengan mengeluarkan zakat. Orang yang berada, mereka selain daripada sembahyang, puasa yang mereka lakukan, mereka juga boleh menggunakan harta mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membentuk kesatuan kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan, melahirkan masyarakat madani yang bersifat penyayang dan melahirkan rasa ketenangan dan ketenteraman jiwa pembayar zakat. Kerana dia telah menunaikan haknya kepada mereka yang berhak menerima harta tersebut. Okey, seterusnya, jenis-jenis zakat. Zakat ialah salah satu daripada rukun Islam, kan? Salah satu daripada rukun Islam. Ada juga yang mengatakan zakat fitrah adalah rukun Islam. Tidak. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat harta. Jadi zakat secara umum adalah rukun Islam. Zakat fitrah ini hanya kita bayar
ketika masuk bulan Ramadan dan sebelum kita menunaikan solat Aidilfitri. Itu zakat fitrah. Dan kita bayar tu ada sukatan dia ataupun ada ada dia punya dari segi nilainya berapa, RM7 ke RM21 dan sebagainya. Maka ditentukan oleh negeri-negeri di mana kita bekerja, maka di sana kita perlu bayar zakat fitrah apabila tiba masanya dan berdasarkan kepada nilaian yang dibuat oleh pusat-pusat zakat. Okey, itu zakat fitrah. Yang kita bercakap, yang ni zakat fitrah ni biasanya kita bayar sekali setahun. Kan bila bulan Ramadan dan sebelum kita menunaikan solat Aidilfitri. Tetapi yang kita yang paling besar daripada itu ialah zakat harta. Okey, zakat harta, iaitu zakat yang diwajibkan apabila sudah mencapai haul dan nisab sesuatu harta. Jadi setelah kita memenuhi syarat-syarat wajib zakat yang 7 saya sebut sekejap tadi, maka wajib kita mengeluarkan zakat harta. Dan berapa persen yang perlu kita keluarkan? Hanya 2.5% sahaja daripada harta tersebut. Dan zakat harta ni banyaklah. Ada zakat pendapatan. Okey, zakat pendapatan ni dia tidak ada haul. Ikut pandangan ulama, tidak ada haul. Maksudnya pendapatan kita biasanya agregate pendapatan kita pada tahun, contohnya pada tahun ini 2020, berapa gaji kita yang kita terima selama 12 bulan. Kemudian kita kena tolak expenses kita. Makan, minum, anak pergi anak susu, anak pampers anak, sekolah, kita tolak semua dan sekiranya lebihan tersebut, okey, zakat ini diwajibkan ke atas lebihan. Apabila kita telah tolak perbelanjaan kita, maka lebihan tersebut itulah yang dizakatkan sekiranya masih lagi cukup nisab. Jadi lebihan tu, kalau sebagai contoh nisab 15,000, lebihan kita tolak semua perbelanjaan kita pada tahun tersebut ialah ada lagi 16,000, maka wajib kita bayar zakat. Okay, so pendapatan mengikut pandangan para ulama tidak ada perbahasan di sini sebenarnya, sebab pendapatan ni ada mengatakan zaman Nabi memang tidak ada zakat pendapatan. Kan, sebab berdasarkan kepada suasana pada ketika itu tidak ada orang yang makan gaji dan sebagainya seperti mana yang ada pada hari ini. Tapi ulama berpendapat pendapatan juga perlu dizakatkan. Yang kedua adalah zakat perniagaan, aruf tijarah, perlu dizakatkan sekiranya cukup nisab. Okey. Seterusnya simpanan. Cukup perniagaan perlu kepada haul, simpanan juga perlu kepada haul, kena simpan sehingga setahun. Sekiranya cukup nisab dan nisab itu cukup sehingga setahun, maka wajib dizakatkan. Emas dan perak wajib dizakatkan. Saham wajib dizakatkan. KWSP sekiranya kita boleh meluarkan wang tersebut, maka ketika itu wajib dizakatkan. Cuma ulama ada khilaf, adakah kita wajib dizakatkan itu berlaku selepas kita keluarkan ataupun kita kena tunggu setahun haul dulu baru kita wajib zakat. Jadi ada pandangan kena immediately, bila kita dapat keluarkan duit KWSP kita wajib zakat immediately, tak perlu tunggu setahun. Tapi ada ulama juga berpandangan kena tunggu setahun sebab haul ini terpakai di dalam duit simpanan tersebut, jadi kena tunggu setahun, selepas setahun baru dizakatkan. Itu ada pandangan para ulama di dalam, dan kita boleh refer kepada setiap negeri lah pandangan yang digunakan oleh bagaimana untuk mengeluarkan zakat KWSP. Pertanian juga tidak ada haul. Okay? Pertanian tidak ada haul untuk membayar zakat. Peternakan, kambing, biru-biru, takaful ni melibatkan takaful benefit sebagai contoh, ataupun kalaulah produk takaful itu melibatkan investment link, ada pelaburan. Jadi pelaburan yang ada di dalam participant account ataupun unit dalam peserta takaful tu yang digunakan untuk pelaburan dan ada income-nya dan cukup nisab dan sebagainya, maka wajib juga dizakatkan. Dan seterusnya harta galian dan harta karun juga perlu dizakatkan. Jadi harta karun ni dia ada nisbah dia tersendirilah untuk macam mana, bukan lagi 2.5%. Okey. Seterusnya ini dari segi saham,
Ini saham. Saham juga dianggap sebagai harta yang wajib dizakatkan. Wajib dizakatkan. Dan kalau saham yang dimiliki melebihi setahun, saham yang dibeli untuk mendapat pulangan tahunan atau pemilikan jangka panjang, hendaklah dizakatkan pada nilai pasaran semasa yang berada dalam pemilikannya dicampur dengan dividen yang diperolehi pada kadar 2.5%. Jadi kena net asset value dia, kena market value saham tersebut, kita kena tahu market value dia berapa, dan sekiranya cukup nisab, maka wajib dizakatkan. Okay? Cukup nisab, wajib dizakatkan, dia dimiliki melebihi setahun. Tapi saham yang dijual beli dalam tempoh setahun, saya beli untuk tujuan diurus niaga atau berjangka pendek, hendaklah dizakatkan dengan kadar 2.5% daripada nilai pasaran semasa yang berada dalam pemilikan. Okay? Dalam pemilikan, bila dijual beli, dizakatkan dengan kadar 2.5% nilai pasaran dan semasa yang berada dalam pemilikan. Itu dari segi hukum saham lah. Jadi hukum saham juga tidak ada zaman Nabi SAW. Kan? Zaman Nabi tidak ada saham seperti mana yang pada hari ini. Ini juga memerlukan ijtihad para ulama bagaimana kita membayar zakat saham. Jadi ada banyak pandangan. Ada mengatakan saham, kalau membayar zakat saham ni bergantung kepada niat. Sekiranya kita niat kita untuk mendapatkan income, bukan untuk trading, bukan untuk jual beli, maka zakat ialah ke atas dividen sahaja. Kerana niat kita bukan untuk trading, tetapi untuk simpanan. Jadi untuk mendapatkan income sahaja. So dividen sahaja yang perlu dizakatkan. Tapi kalau kita niat untuk trading, dijual beli dan sebagainya, maka yang wajib dizakatkan ialah prinsipal dan juga dividen. Itu ada perbincangan para ulama tentang pembayaran zakat saham. Okey, seterusnya boleh kita pergi pada seterusnya. Okey, ini tajuk yang ketiga, elemen ketiga. Pertama saya sebut tadi dari segi pengurusan harta dalam Islam. Yang kedua, kepentingan zakat di dalam pengurusan harta dalam Islam. Yang ketiga ialah zakat ESB. Macam mana kita nak membayar zakat ESB ataupun zakat unit amanah? Okey, kita tengok praktis dalam negara kita. Di Malaysia, pusat-pusat zakat mentaksir zakat saham dan unit-unit amanah berdasarkan sama ada zakat wang simpanan ataupun zakat perniagaan. Jadi unit-unit amanah ataupun saham itu dianggap sebagai sama ada barang perniagaan ataupun wang simpanan. Jadi kedua-dua jenis zakat ini, zakat simpanan dan zakat perniagaan, mengambil kira pokok, modal dan keuntungan dividen. Ada kena bayar ke atas prinsipal dan juga dividen. Oleh yang demikian, zakat yang dikenakan ke atas saham dan unit-unit amanah adalah 2.5% ke atas prinsipal dan keuntungan sekiranya mencukupi nisab. Jadi cara pengiraan zakat yang digunakan oleh negeri-negeri adalah sama ada kaedah baki terakhir atau baki terendah. Baik, kalau kita tengok dari segi amalan zakat saham dan juga zakat unit amanah ini, di negeri-negeri ini ada dua approach, dua bentuk kiraan zakat yang mereka gunakan. Yang pertama yang mereka menggunakan baki terakhir, yang kedua ialah approach yang kedua ialah mereka menggunakan baki terendah. Okey, minimum last balance dengan minimum balance. Okey, dua bentuk cara pengiraan zakat. Okay, kita boleh melihat secara detail bagaimana pengiraan zakat sama ada menggunakan baki terendah ataupun menggunakan baki terakhir. Okey. Slide yang seterusnya. Okey. Ini kaedah pentaksiran baki terendah yang menggunakan minimum balance. Negeri yang menggunakan minimum balance ialah 11 negeri. Mereka ini menggunakan minimum balance. Okey, kalau kita letaklah sebagai contohlah ASB kan? ASB, zakat ASB. So ASB itu dalam tempoh setahun, contoh kita buka akaun dengan 100,000 pada bulan Januari. Kita buka akaun ASB pada bulan Januari, kita masukkan 100,000. Januari sehingga Disember itu, tengah-tengah tu ada aktiviti pengeluaran dan pengeluaran juga, dan juga kita deposit kita beli kita beli balik unit ASB dan sebagainya. Jadi ada keluar masuk
Jadi Februari keluar, Mac masuk balik 20,000, April masuk 5,000, kemudian Mei tak ada aktiviti, Jun tak ada aktiviti, Julai kita masuk 5,000, September, Ogos kita keluar 40,000. Jadi itu adalah tabiat ASB dan juga wang simpanan kan. Kalau kita letak duit di bank pun sama. Mesti ada pergerakan keluar masuk duit di dalam akaun kita. Sama juga ASB, kita boleh keluarkan bila-bila masa unit amanah kita dalam ASB, dan dalam setahun tu mesti ada pergerakan masuk keluar masuk. Dan kalau kita menggunakan kaedah pentaksiran baki terendah, kita akan melihat dalam di antara Januari sehingga Disember itu mana yang baki yang terendah kan. Jadi kalau dalam contoh ini, bila berlaku keluar masuk, Januari kita ada baki 100,000, Februari kita ada baki 50,000, Mac 70,000, April 75,000, Mei 75,000, Jun baki 75,000, Julai 80,000, Ogos 40,000, September 60,000, Oktober 62,000, November bakinya 22,000 dan Disember 26,000. Jadi kaedah baki terendah ialah kita melihat dalam tempoh setahun itu mana baki yang terendah. Sekiranya yang terendah ialah 22,000, dan 22,000 inilah yang digunakan sebagai pengiraan kita untuk membayar zakat. Baik, 22,000 ini kita ambil untuk pengiraan membayar zakat. Dan kita tengok pula nisabnya berapa. Jadi kalau kita menggunakan nisab 2021 mengikut Mawib adalah 20,259, maksudnya 22,000 ini sudah mencukupi nisab. Jadi macam mana kita membayar zakat? Jumlah yang wajib dizakatkan ialah 2.5% daripada 22,000 dan wajib kita membayar zakat sebanyak RM550. RM550 pada tahun tersebut. Itulah zakat ASB pada tahun tersebut sebanyak RM550. Okey, baik. Ada juga bila kita kira sebagai contoh, Disember tadi sebagai contoh dalam November, katakanlah November tadi kita ada kita katakanlah 15,000 sahaja. Baki terendah 15,000 sahaja. Adakah cukup nisab? Tidak cukup nisab kan? Sebab nisabnya 20,000 tetapi baki terendah kita pada bulan November tersebut ialah 15,000 sahaja, tidak cukup nisab. Jadi dalam kes ni kita kalau harta kita hanya dalam ASB 15,000, maka kita tidak wajib bayar zakat. Tetapi ingat, kalau kita ada harta lain, kita kena consolidate, kita kena campur. Contohnya kita ada cash dalam akaun dalam bank Islam, kita ada dalam bank bank muamalat dan sebagainya, kita kena campur semua yang harta tersebut sekian, dan sekiranya cukup nisab masih lagi wajib untuk membayar zakat. Tetapi untuk akaun dalam ASB sahaja tidak wajib membayar zakat. Jadi kalau tak cukup nisab, kita kena ingat, kita kena ambil kira harta kita di luar sana, di luar ASB, yang mana dalam akaun-akaun lain sekiranya ada perlu dicampurkan, dan sekiranya cukup nisab masih lagi wajib untuk membayar zakat. Okey, itu yang pertama, menggunakan baki terendah. Okey, simulasi kedua, sekiranya kita menggunakan baki terakhir, dan negeri yang menggunakan baki terakhir ialah wilayah Persekutuan, Selangor dan juga Kedah. Mereka menggunakan baki terakhir. Apa maksudnya baki terakhir? Baik, sama juga kita mengambil contoh yang sama. Okey, angka yang sama seperti baki terendah tadi. Akaun kita buka bulan Januari. Januari dan berakhir 31 Disember. Dan di tengah-tengah tu Februari, Mac, April, Mei, Julai, Ogos, September, Oktober, November sehingga Disember tu ada pergerakan. Keluar masuk dan sebagainya. Jadi kita tengok pada tarikh kita hendak membayar zakat. Sekiranya kita membayar zakat pada Disember ataupun 31 Disember, baki terakhir pada 31 Disember ialah 26,000. Jadi 26,000 ni kita tengok cukup nisab atau tidak cukup nisab. Kalau cukup nisab maka 2.5% pada 26,000, maka wajib dizakatkan ialah sebanyak RM650. Okey? Dan perkara yang sama berlaku. Sekiranya pada Disember tersebut kita hanya ada 15,000 sahaja, maka tidak wajib zakat. Kalau kita punya harta dalam ASB saja, tetapi kita kena campur dengan harta-harta lain. Sekiranya kita ada akaun dalam bank Islam, bank muamalat dan sebagainya, maka kita kena campur semua. Sekiranya cukup nisab, masih lagi wajib kita membayar zakat. Tetapi dalam kes ASB ini,
Kalau tidak ada harta lain, maka tidak wajib untuk kalau belum cukup nisab, tidak wajib untuk kita membayar zakat. Itu kaedah baki terendah dan baki terakhir. Jadi ada sekarang ni dengan kaedah, ada juga yang bertanya, sekarang ni dengan kaedah baki terendah, baki terakhir, adakah dividen termasuk di dalam pengiraan zakat? Jawabnya ya, dividen termasuk dalam pengiraan zakat. Okey. Ada juga yang kira begini. Dia tengok 31 Disember contoh 26,000 kan. 26,000 dia kena bayar zakat cukup nisab. Kemudian dia plus lagi dividen dia. Dividen dia. Plus lagi dividen dia, sebagai contoh dividen dia, katakanlah dividen dia ada dalam 1,000. So dia jadi 27,000. Jadi dia 26,000 plus 1,000 dividen. Baik. Kita kena ingat, zakat ini hanya kena sekali sahaja setahun. Kalau kita kira, kita bayar zakat 31 Disember, yang mana kita ambil kira dividen yang belum masuk pada 31 Disember, kita akan bayar zakat 2 kali ke atas dividen 1,000 itu. Sebab bila 31 Disember tahun depan, kita juga akan melihat kepada baki terakhir yang sama. So, paling mudah untuk kita kira ialah kita lihat apa sahaja jumlah yang ada pada tarikh tersebut. Pada 31 Disember, 26,000. Kalau dividen dah masuk pada 31 Disember, maka dividen termasuk. Tapi kalau dividen belum termasuk pada 31 Disember, itu dikira zakat pada tahun hadapan. Tapi dari segi konsepnya, zakat itu adalah kita kira prinsipal dan juga dividen sekali. Prinsipal dan juga dividen sekali. Cuma pada tahun ini, dividen pada tahun ini tidak termasuk kerana dividen belum dikreditkan lagi pada 31 Disember. Tapi kalau dah dikreditkan pada 31 Disember, dia akan termasuk kerana dia adalah sebahagian daripada baki terakhir. Tetapi kalau belum dimasukkan, sebagai contoh, dividen akan dimasukkan pada 1 Januari, maka kita akan bayar zakat dividen tersebut pada 31 Disember pada tahun yang berikutnya. Jadi tidak timbul, bila kita membayar secara baki terendah, baki terakhir ni, tidak timbul dividen bayar tidak, sebab dia termasuk sama ada pada tahun yang sama ataupun pada tahun yang seterusnya. Sebagai contoh, ada tabung tertentu yang dibayar dividen pada bulan, sebagai contoh pada bulan Mac. Dividen dibayar pada bulan Mac. So bila kita kira zakat pada 31 Disember, dividen sudah termasuk. Dividen sudah termasuk, yang mana financial year end tabung tersebut ialah berlaku pada bulan Mac. Okey. Harap saudara-saudari sekalian dapat memahami cara pengiraan zakat yang digunakan oleh pusat-pusat zakat tersebut. Okey, sama ada baki terendah, baki terakhir, tak perlu tengok pada dividen kerana kita hanya melihat kepada baki, sama ada baki terendah ataupun baki terakhir ketika mana kita hendak membayar zakat. Okey, ketika mana hendak kita membayar zakat. Alright. Seterusnya, sekiranya kita mempunyai lebih daripada satu akaun, macam mana kita nak bayar zakat? Okey. Boleh pergi kepada slide yang seterusnya. Sekiranya kita mempunyai lebih daripada satu akaun, macam mana kita hendak bayar zakat? Okey. Bagi setiap tabung dana ASNB mempunyai sifat yang berbeza dari segi tahun kewangan, di mana setiap tabung dana ASNB mempunyai tahun kewangannya sendiri. Contoh ASB 31 Disember kan. Tarikh pelaburan setiap pelabur di tabung-tabung dana ASNB mungkin juga berbeza. Kita buka akaun pun berbeza. ASB kita buka bulan 1. ASB 2 kita buka bulan 3. Jadi tak cukup setahun lagi dan sebagainya. Walau bagaimanapun, untuk pengiraan nisab kita perlu mengambil satu tarikh sahaja setiap tahun, iaitu kita 31 Disember. Jadi untuk memudahkan, kerana zakat ini sekali setahun, kita menggunakan satu tarikh sahaja, iaitu 31 Disember. Maknanya setiap 31 Disember kita bayar zakat. Jadi mana-mana akaun kita yang telah cukup satu tahun atau melebihi satu tahun, maka akan tertakluk kepada pembayaran zakat, dan yang mana-mana akaun yang belum cukup satu tahun tidak tertakluk kepada pembayaran zakat. Jadi syarat kelayakan pembayaran zakat memegang akaun selama satu tahun atau lebih dari akaun dibuka. Nisab zakat adalah berdasarkan jumlah baki keseluruhan tabung-tabung dana yang dimiliki pada 31 Disember setiap tahun. Okey, sebagai contoh, macam mana kalau kita mempunyai lebih daripada satu tabung di dalam ASNB.
Okey. Okey, satu tabung dalam ASMB. Okey. Walaupun kalau kita tengok dia punya ASB, SM3, SAB2 ni financial year end dia berbeza. Tapi kalau kita menggunakan baki terakhir, iaitu kita membayar zakat pada 31 Disember dan kita melihat kepada baki terakhir dalam tabung tersebut. ASB sebagai contoh, baki terakhirnya ada 10,000. ASM 3 baki terakhirnya ada 9,000. ASB 2 baki terakhirnya ada 8,000 dan kita bayar zakat semuanya pada 31 Disember. Cut off time dia 31 Disember. So kita campurkan baki terakhir tersebut, 10 campur 9 campur 8, kita mempunyai sudah ada 27,000 dan sudah cukup nisab. Jadi kalau kita pecahkan, ASB itu 2.5% dari 10,000, 250 dibayar zakat. ASM 3 2.5% pada 9,225 dibayar zakat, dan ASB 2 2.5% daripada 8,000 iaitu 200 itu dibayar zakat. Ini cara kita memudahkan kita membayar zakat sekiranya kita mempunyai lebih daripada satu tabung unit amanah. Jadi kita ambil satu tarikh saja, satu tarikh iaitu 31 Disember, dan kita mengambil kira tabung yang cukup setahun saja. Sebagai contoh, dalam pengiraan ini, contohnya kita buka tabung baru. Kita buka tabung baru, contoh di sini kita buka ASB 3. ASB 3, kita buka akaun pada bulan Jun. So, Jun tidak akan masuk dalam pengiraan ini kerana dia belum cukup 1 tahun. Jadi kita mengambil hanya akaun yang cukup 1 tahun ataupun melebihi 1 tahun untuk kiraan zakat. Itulah cara kita mengira zakat, dan 2.5% daripada jumlah tersebut kita membayar zakat. Tetapi kalau tidak cukup, contohnya dalam kes ini sama juga, kalau kita campur 3 akaun tersebut, jumlah yang kita dapat hanya 15,000, maka tidak wajib kita zakat. Tetapi kita kena ingat, sekiranya kita ada harta lain dalam akaun-akaun lain, perlu dicampur. Perlu dicampur. Sekiranya cukup nisab, maka masih lagi wajib kita membayar zakat. Tetapi kalau kita ada akaun dalam ASMB sahaja, maka tidak wajib kita membayar zakat berdasarkan kiraan tersebut. Jadi ini memudahkan kita membayar zakat. Dan untuk makluman saudara-saudari sekalian, alhamdulillah pada ketika ini ASMB telah menawarkan perkhidmatan untuk kita kira zakat secara automatik. Zakat calculator. Kalau kita ada ASMB My ASMB apps tu dalam handphone kita, ada di sana ada zakat. Jadi bila kita klik zakat sahaja, kita boleh tengok berapa. Kita tak perlu dah kita tengok cukup nisab ke tak cukup nisab sebab secara automatik sistem akan kira sendiri, akan perbaharui. Pertamanya sistem akan perbaharui nisab setiap tahun berdasarkan kepada nisab wilayah persekutuan. Kita menggunakan satu nisab sahaja, iaitu nisab yang digunakan pakai oleh wilayah persekutuan, dan berapa sahaja akaun kita ada, semuanya sekiranya melebihi setahun akan dikonsolidate, dicampur semua sekali pada satu tarikh 31 Disember. Sekiranya cukup nisab melebihi 20,000 sebagai contoh, maka akan keluar jumlah yang perlu dizakatkan. Sekarang ni sudah ada teknologi, sudah ada apps yang mana secara automatik dikira sekali. Saya dah cuba pagi tadi bila saya buka My SMB apps tu, klik tempat zakat tu, berapa sahaja akaun kita ada akan dan kita boleh pilih tahun. Kita boleh pilih tahun. Kalau yang ada sekarang ni, kita boleh pilih antara tahun 2020, 2019 dan juga 2018. 2020, 2019 dan 2018. Jadi kita klik tahun tersebut, automatic sistem akan kira berapa baki terakhir kita pada 31 Disember tu dan berapa jumlah zakat yang perlu kita bayar. Tak perlu lagi kepada kalkulator, tak perlu lagi kepada nak tanya nisab ni berapa dan sebagainya, kerana berdasarkan kepada sistem yang ada, kita boleh dapat jumlah zakat di dalam akaun kita di ASMB. Tetapi macam saya kata tadi, kalau tak cukup nisab, maka kita kena campur dengan harta-harta yang lain. Sekiranya cukup nisab, wajib kita membayar zakat. Tetapi kita selamat dah kalau dah cukup nisab, kita selamat. Sebab sudah diambil kira untuk membayar zakat sekiranya cukup nisab harta kita tersebut di dalam ASMB. Okey, ini adalah
yang terbaru yang ditawarkan oleh ASMB. Semoga Allah memberi ganjaran yang sewajarnya mereka yang telah berjaya yang mencipta ataupun bertukulumus sebenarnya mencipta sistem tersebut ataupun mengupgrade sistem tersebut yang membolehkan para pelabur sekarang ini mengira zakat masing-masing dengan cara secara automatik tanpa mengira nisab, mengira tempoh akaun, baki akaun dan sebagainya, kerana secara automatik sistem akan capture jumlah yang perlu dizakatkan. Saya rasa setakat itu sahaja yang boleh saya sampaikan dan kongsikan bersama saudara-saudari sekalian. Saya nampak ada banyak soalan yang ditimbulkan itu. So insya-Allah masa yang berbaki ini saya cuba untuk menjawab soalan-soalan yang ditimbulkan oleh saudara-saudari sekalian. Dan setakat itu sahaja aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Encik Zaki. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Doktor di atas perkongsian cukup hebat pada pagi Jumaat ini ya, dan banyak info-info yang menarik yang dikongsikan. Dan sudah pastilah Doktor nampaknya begitu banyak soalan-soalan yang diberikan oleh para pendengar kita pada pagi ini. Tak apa, kita relaxkan Doktor sebentar. Okey, pada pagi Jumaat ini saya pergi pada soalan yang pertama yang mula sekali bertanya dengan kita yang sudah menghantar iaitu Syah. Ni Syah ni. Syah ke Syah? Tak apa. Syah bertanya, Assalamualaikum Doktor. Saya ingin bertanya zakat simpanan di bank-bank yang ada ATM. Untuk kegunaan harian, yang mana zakatnya berdasarkan baki terkini yang ada dalam akaun. Sedangkan duit-duit tersebut merupakan duit daripada gaji yang telah dizakatkan menerusi zakat pendapatan. Mohon insan dari Dr. Ibrahim. Silakan Doktor. Okey. Ya, dia ada isu di sini ya. Dia ada melibatkan dua bentuk zakat. Pertama zakat pendapatan, yang kedua ialah zakat simpanan. Seperti yang saya kata tadi, zakat pendapatan dia tidak ada haul. Kita tidak perlu tunggu 1 tahun. Pendapatan kita pada tahun tersebut, contohnya pada tahun 2020, pendapatan kita 100,000. Jadi kita kena tolak segala expenses kita. Bayar rumah, bayar kereta, bulanan tu yang monthly installment untuk rumah, untuk kereta yang menjadi keperluan kita, bukan ekstra, yang menjadi keperluan kita, dan makan minum, anak, isteri dan sebagainya, maka kita tolak sekiranya melebihi nisab maka wajib dizakatkan. Itu zakat penggajian. Tetapi wang simpanan ini kita kata dia akan menjadi kadang-kadang berlaku overlaps, kan? Sebab sumber kita hanya daripada satu sumber sahaja. Satu sumber iaitu gaji, tidak ada sumber lain. Jadi kita telah zakatkan melalui gaji. Tetapi lebihan itu yang akan accumulate setiap tahun dan akan berlaku haul dan sebagainya. Jadi sebenarnya duit itu yang akan bertambah itu sebenarnya kalau ikut memang ada overlap. Sebab kita dah bayar zakat penggajian, kemudian kita bayar lagi zakat wang simpanan. Dan sumbernya sumber yang sama. Sebab itu ada yang mengatakan kalau sumber-sumber yang sama, zakat sumber-sumber yang sama, maka apa sahaja yang duit itu kita dianggap sudah dibayar zakat. Kerana zakat ni sekali sahaja setahun untuk setiap sumber pendapatan. Okey, itu satu pandangan. Pandangan kedua dia kata tak. Yang zakat penggajian itu ialah kita bayar yang tidak ada haul. Tapi bila duit itu dah berkumpul, kita kumpulkan duit daripada gaji, tapi kita kumpulkan lepas tahun, lepas 2 tahun dan cukup nisab, maka sekali lagi kita kena wajib zakat. Kerana itu adalah zakat wang simpanan. Pandangan saya, sekiranya ada berlaku overlap tersebut, pandangan saya lah, wallahu alam, pandangan saya, kita wajib zakat untuk wang simpanan. Okay, itu penggajian, kita dah bayar zakat, betul. Tetapi kerana itu, sebab yang ada dalam akaun kita itu lebihan. Sebab biasanya kita akan buat anggaran. Pendapatan kita berapa setiap tahun dan anggaran perbelanjaan pada tahun tersebut, biasa kita dah tahu dah. Daripada awal tahun kita tahu zakat kita banyak ni berdasarkan anggaran perbelanjaan kita. Jadi lebihan daripada dalam akaun yang sama yang masuk gaji itu, yang sekiranya cukup nisab dan sebagainya, sekiranya cukup nisab dan cukup haulnya, itu adalah zakat wang simpanan. Dan saya tidak menafikan ada overlaps, berlaku overlaps. Tapi untuk al-khuruj
minal khilaf, untuk keluar daripada permasalahan tersebut, kita bayar zakat wang simpanan. Kita anggap itu adalah zakat wang simpanan, yang mana kita bayar sebelum ini adalah zakat penggajian. Jadi semoga Allah menerima segala amalan kita. InsyaAllah. Itu dia soalan jawapan daripada doktor-doktor. Dan seterusnya kepada Puan Inawati, ringkas saja dia tanya. Salam Ustaz. Okey Ustaz, salam. Adakah duit sewa rumah? Ini dia, adakah duit sewa rumah yang masih dalam pembiayaan bank diwajibkan zakat? Silakan Ustaz. Okey. Saya sebut sekejap tadi, rumah tersebut tidak dikenakan zakat kerana dia adalah fixed asset. Tetapi sekiranya melibatkan income, meluarkan income seperti sewaan tadi, maka sekiranya cukup nisab dan haul, maka wajib membayar zakat. Tapi kalau kita membeli tersebut dengan pembiayaan, macam mana? Kalau pembiayaan ni biasanya kita tak bayar sekaligus kan? Kita bayar secara monthly installment. Monthly installment ni kita kena tolak. Jadi contohnya sewaan tu setahun, kita kutip sewa setahun sebanyak 100,000. Kita bayar ke bank setiap bulan 2,000. So kita kena tolak lah. 2,000, 24,000. 24,000 tu tolak sebab kita bayar untuk bank. Jadi yang kena zakat hanya 80,000. Tapi kalau ada expenses lain, baik rumah dan sebagainya, kita tolak lagi. So contohlah tolak monthly installment, tolak expenses untuk baik rumah dan sebagainya, daripada 100,000 tu bersih kita dapat 60,000. So yang dikena zakatkan 2.5% daripada 60,000. Bukan keseluruhan jumlah sewaan tersebut. Okey, itu dia harapkan Puan siapa tadi tanya tadi? Inawati. Memahami. Seterusnya daripada Puan Marlina Harun. Ini mungkin agaknya simple sikit. Mana Harun tanya, bagaimana mengenai zakat KWSP Aisynar dan juga Ailestari? Jumlah Aisynar dan Ailestari tidak melebihi jumlah nisab. Silakan Doktor. Kalau tak memenuhi nisab tak wajib zakat. Tak wajib. Jawapannya dah ada. Alright. Dan kalau ada juga duit KWSP ni kalau kita keluarkan untuk keperluan, maka tidak diwajibkan zakat lah. Untuk keperluan. Okay, sebagai contoh, kita keluarkan untuk membayar rumah, kan, untuk membeli rumah. Jadi kalau kita bayar zakat tak cukup, kita nak keluarkan 200,000 nak bayar rumah. Tiba-tiba kita bayar zakat 2.5%, tak cukup nak bayar rumah. Jadi itu digunakan untuk membayar rumah sahaja. Jangan digunakan untuk benda lain lah. Okey Doktor. Terus kepada Cik Muakal, ditanyakan remaja yang belum balik tetapi mempunyai simpanan yang cukup nisab dan haul, wajib ke bayar zakat? Silakan Doktor. Okey. Harta ni tak ada umur balik Harta tidak ada umur balik. So, remaja walaupun tidak balik, wajib tetap wajib untuk membayar zakat, tapi kewajipan tersebut ke atas wali yang menjaga harta tersebut. Sebab itu dalam apps, macam saya sebut tadi, dalam apps ASNB apps tu, bila kita bayar zakat nanti, kita klik dekat zakat tu, dia akan keluarkan sekali juga akaun-akaun remaja yang di bawah tanggungan kita. Anak-anak kita tu juga termasuk di dalam tersebut. Jadi sekiranya cukup nisab dan haul, ada jumlah yang perlu dizakatkan. Jadi pihak wali perlulah wajib untuk membayar zakat. Sebab harta walaupun pemiliknya tidak balik, tetapi harta tersebut wajib. Sebab saya sebut tadi, kita mempunyai 7 syarat kan? Wajib bayar zakat tu ada 7 syarat. Dan balik bukan salah satu syaratnya. Hanya Islam sahaja syaratnya, dan balik bukan salah satu syarat. Jadi wajib dikenakan zakat. Wajib dikenakan zakat. Okey Doktor, ni datangnya soalan daripada Dr. Muhammad Rizal. Ini mungkin sekadar pandangan Doktor ya. Berdasarkan pembentangan Doktor tadi, terdapat 2 kaedah pengiraan zakat simpanan. 1, baki terendah, dan kedua, baki akhir jika melepasi nisab. Ada tak kemungkinan dicadangkan kaedah ketiga katanya, purata simpanan bulanan yang melepasi nisab, yakni jumlah simpanan setahun dibahagikan 12 bulan. Jika melepasi nisab purata tersebut, baru dikenakan zakat. Pandangan, silakan Doktor. Okey. Wallahu alam, berdasarkan kepada research yang tidak seberapa yang saya buat, kalau kita tengok dalam bab zakat ni paling banyak khilaf. Kalau kita tengok zakat ni adalah banyak sangat pandangan yang berlaku khilaf dalam pembayaran zakat. Kenapa?
Kenapa? Kerana zakat ini dari segi harta yang perlu dizakatkan, pengiraan dan sebagainya, harta-harta tersebut harta yang berkembang yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Sebab Nabi ni ada zakat ternakan, zakat tertentu kan, zakat pertanian, zakat ternakan, emas, perak, tetapi penggajian, saham, Bitcoin dan sebagainya itu perkara-perkara baru yang memerlukan ijtihad para ulama. Jadi ada juga pandangan begitu, melihat mengambil purata. Purata dari segi 1 tahun tu dia ambil purata berapa dan 2.5% daripada jumlah purata tersebut. Tetapi yang saya bentangkan di sini adalah saya mengambil kira pandangan pusat-pusat zakat di negeri-negeri. Jadi setahu saya pandangan pusat zakat di negeri-negeri hanya 2 kaedah saja, baki terendah dan juga baki terakhir. Tetapi kalau saudara merasakan lebih tepat untuk menggunakan secara purata, terpulang sebab macam saya sebut ada pandangan yang mengatakan begitu, mengambil kira sebagai purata. Dan selain daripada itu juga ada pandangan mengatakan bahawa dalam bab unit amanah ni kita hanya membayar zakat dividen sahaja. Ada juga pandangan dan pada pandangan saya ini adalah lebih tepatlah. Tapi walaupun bagaimanapun ia tidak diamalkan oleh pusat-pusat zakat. Kerana unit amanah ni biasanya kita melabur dalam unit amanah ni kerana untuk bukan untuk trading, bukan untuk jual beli. Terutama ASB, terutama yang berharga tetap kan. Sebab berharga tetap ni kalau kita jual pun tak ada capital gain. Kita dapat keuntungan kerana kita beli dengan RM1, kita jual dengan RM1. Jadi memang tidak ada trading di situ, berbeza dengan saham. Kalau kita beli saham, dia ada market value. Sekejap naik, sekejap turun. Dan kalau kita beli dengan harga RM1, mungkin masa kita jual harga dia dah RM3. So ada capital gain. So memang ada tujuan trading. Tapi unit amanah, terutama yang berharga tetap, memang bukan untuk trading. Hanya untuk mendapatkan dividen sahaja. Okay. Jadi apabila untuk mendapatkan dividen sahaja, dia lebih kepada zakat kalau ikut pandangan perumpamaannya seperti rumah tadi. Jadi prinsipal itu dia anggap seperti rumah yang mana tidak dizakatkan, tetapi apabila ada income sewaan, begitu juga apabila ada dividen, maka dividen sahaja yang dizakatkan, yang itu dipanggil zakat al-musfaghallat. Tetapi macam saya kata, itu pandangan dalam bab zakat ni banyak pandangan-pandangan para ulama dan banyak khilaf yang berlaku, dan saya mengambil jalan selamat kita follow fatwa di negeri ataupun amalan pusat-pusat zakat di dalam Malaysia. Tapi kalau nak berpandangan begitu berdasarkan fakta-fakta yang ada berdasarkan boleh, tetapi bukan secara sembrono lah. Berdasarkan fakta-fakta tertentu kita boleh mengatakan bahawa boleh kita bayar zakat dengan atas dasar zakat al-musfaghallat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Itulah doktor jawapan daripada tu, pertanyaan daripada Dr. Muhammad. Alright, saya pergi kepada soalan daripada Nur Azra Abdul Ghani. Mungkin simbol soalan ini, sekiranya jumlah pendapatan melepasi nisab tetapi simpanan unit amanah kurang dari nisab, adakah tidak wajib membayar zakat untuk unit amanah tersebut? Silakan doktor. Macam mana simpanan? Dia kata tadi jumlah pendapatan melepasi nisab tetapi simpanan unit amanah kurang daripada nisab, adakah masih dikenakan bayar zakat, Ustaz? Kita tak tengok dari segi pendapatan ataupun dari segi dividen dan sebagainya. Kita tengok macam kalau kita mengira baki terakhir dengan baki terendah tadi mudah saja. Kita tengok saja kalau yang menggunakan baki terendah cukup nisab kata tak cukup nisab. Tak tengok prinsipal berapa, tak tengok dividen berapa dah. Sebab kita hanya berpandukan kepada baki terendah berapa. Sekiranya cukup nisab maka wajib bayar zakat. Tak cukup nisab tak wajib bayar zakat. Begitu juga baki terakhir. Kita tak tengok dah prinsipal berapa ataupun dividen berapa. Kerana kita tengok masa kita bayar zakat tu berapa baki terakhir. Jadi sekiranya cukup nisab, maka wajib membayar zakat. Mudah untuk kita kira zakat. Zakat. Cukup nisab baru kita bayar zakat. Okey, ni dua soalan daripada saudara Muhammad Zazali. Mungkin orang jauh orangnya. Dia kalau duduk di Selangor katanya, kalau duduk di Selangor tapi nak ikut cara negeri lain. Duduk di Sembilan lah pula contohnya. Contoh nak gunakan kaedah baki terendah dalam satu tahun. Boleh ke, doktor? Bagi saya terpulanglah sebab masing-masing ada ijtihad dan macam saya sebut tadi dalam kita punya apps pun kita hanya menggunakan nisab mawid. Kita menggunakan nisab wilayah persekutuan.
Jadi kalau mereka yang nak menggunakan negeri lain, dia terpaksa kira sendirilah. Tapi nak mudah, gunakan apps yang kita sediakan dan kita menggunakan nisab wilayah persekutuan yang diguna pakai. Wallahu a'lam. Allah Allah. Okey, soalan keduanya. Tadi soalan pertama, yang keduanya ni ada penyiraan ni lah ni doktor. Januari ke Jun ada harta simpanan sebanyak 15,000. Tidak kena zakat. Tapi pada bulan Julai ada orang hadiahkan. Banyaknya. Ada orang hadiahkan duit 1 juta. Contohlah ni doktor ya. So dah ada 1,15,000. Tetapi 1 juta sehingga akhir tahun masih tidak cukup haul 1 tahun. Adakah perlu bayar tahun ini? Atau cukup haul bulan Julai tahun depan? Atau haul tu terpulang pada kita nak kira bulan berapa? Silakan doktor. Dia dikira haul sebenarnya berdasarkan tarikh kita cukup nisab. Contohnya pada bulan Jun tu hanya ada 15,000. So tak cukup nisab. Julai 1,15,000 cukup nisab. So Julai sehingga Julai tahun depan itulah haul yang sebenarnya. Okey, haul yang sebenar. Tetapi macam saya kata, kalau kita nak kira haul sebenar tu memang susah dalam bentuk sekarang sekiranya berlaku aktiviti keluar masuk. Jadi contoh, Julai ada 1,15,000. Kemudian Ogos kita keluarkan 1 juta. Tak cukup nisab balik. Kan? Bagus. Maknanya yang cukup nisab hanya sebulan, tak kena zakat. Tapi bulan Ogos kita keluarkan 1 juta balik, ada 15,000. Kemudian September kita masukkan balik 500,000 sebagai contoh. Dah cukup nisab balik. So sampai bila pun tak selesai kira nisab. Sebulan, 2 bulan, memang susah. Sebab itu saya rasa pendekatan yang dibuat oleh pusat zakat baki terendah, baki terakhir ni sangat praktikal. Kerana kita mengambil kira berlaku keluar masuk duit tersebut, dan untuk kita kira bermula cukup nisab tu sangat susah. Sebab berlaku keluar masuk cukup nisab sebulan, tak cukup nisab 2 bulan. Cukup nisab 2 bulan, tak cukup nisab 3 bulan. Jadi nak sampai 1 tahun tu, pergerakan tu sentiasa berlaku cukup nisab, tak cukup nisab. Cukup nisab, tak cukup nisab. So berapa kali nak cukup nisab tu? So sangat sukar untuk kita menentukan nisab. Sebab itu pandangannya kalau kita tengok, akaun cukup 1 tahun, dah kira cukup haul, dan sekiranya baki terendah ataupun baki terakhir cukup nisab, maka itulah yang dibayar zakat. Wallahualam. Okey, itu dia jawatan masuk tak masuk, cukup tak cukup. Alright, kita pergi pada soalan seterusnya daripada Marlina Harun. Okey, tak boleh Muhammad Sazali sekali lagi. Ni nak tanya, boleh tak keluar kalau nak bayar zakat tu terus kepada golongan yang boleh terima zakat? Contohnya jika di keluarga yang layak terima zakat, dia nak bayar zakat tu kepada ahli keluarganya. Boleh ke tidak, doktor? Ahli keluarga dibolehkan kecuali kepada tanggungan. Sebagai contoh, kita bayar zakat kepada anak kita, tak bolehlah. Sebab itu tanggungan kita. Kita bayar zakat kepada isteri, tak boleh. Sebab isteri tak makan gaji, kita je makan gaji kan. So isteri tak makan gaji, isteri rumah, so miskinlah. Kita gaji 30,000, 40,000. Tapi isteri miskin sebab tak makan gaji. So kita bayar zakat, tak boleh. Jadi dengan syarat kita boleh bayar kepada ahli keluarga selagi mana ahli keluarga tersebut bukan tanggungan kita. Tapi kalau dia adalah tanggungan kita, maka tidak boleh kita bayar zakat. Kerana itu adalah memang perlu kita tanggung dia orang. Jadi semacam ahli keluarga yang jauh, yang IPA 2 ke macam mana, so yang bukan tanggungan kita, so kita boleh bayar zakat sekiranya mereka ini tergolong dalam fuqara dan masakin ataupun asli zakat yang lain. Okey doktor, ini soalan daripada pendengar kita daripada FB Live, doktor. Saudari Nora Kasah. Mungkin dari dia kurang kefahaman sikit. Contohnya ASBN RM 100K kata dia. Hutang rumah RM 40K. Tidak menyelesaikan hutang kerana nak dapat dividen dan hutang dibayar ansuran. Dalam ASMB akaun RM40K untuk tabungan bayar hutang dan rumah. Bolehkah zakat dikira hanya 60K sahaja katanya? Okey, kita kena tengok hutang tu hutang yang immediate kena bayar ataupun secara bulanan. Okey, yang bukan immediate. Kalau bulanan kita kira bulanan sahajalah. Contohnya hutang perlu bayar walaupun harga hutang itu 40K tetapi bulanan hanya 5K. So 5 kali 12 tahun hanya 5 kali setahun berapa? 5 kali setahun 5 kali 12 60,000.
So 60,000 kita kena tolak lah. Kalau 100,000 tolak 60,000. Sebab itu adalah keperluan kita untuk membayar hutang tadi. Tapi jangan hutang yang extravaganza, hutang yang kereta keempat, kereta kelima, tak. Sebab kita hanya guna tolak expenses tu yang menjadi keperluan kita, bukan yang kita untuk untuk lebihan lah. Okey, itu dah jawapannya. Dan ini ada persoalan daripada saudari saya lagi berkaitan dengan mazhab ni, Doktor, ya. Zakat pendapatan di sisi mazhab Syafi'i tidak ada dan kita taklid guna pendapat mazhab Maliki. Zakat harta dan simpanan wajib. Betulkah kefahaman ini, Doktor? Silakan. Okey. Dari segi mazhab saya kurang, wallahu alam, saya tak ingat yang mana satu mazhab yang mengatakan zakat pendapatan wajib dan sebagainya. Cuma dari segi saya lebih melihat kepada pandangan fuqaha ataupun pandangan para ulama yang muasir seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh zakat dia. Jadi dari segi pandangan mazhab tu wallahu alam. Mungkin ada lagi yang pakar dari segi pandangan mazhab. Saya tak ingat. Saya tak sempat nak buat rujukan tentang pandangan mazhab. Tetapi yang saya pandangan ini adalah berdasarkan pandangan pandangan para ulama yang contemporary, yang ditulis dalam buku-bukunya. Contohnya fiqh zakah yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Wallahu a'lam. Okay. Jadi saya kena rujuk baliklah yang tu. Mazhab Syafi'i ataupun Maliki tu, wallahu a'lam. Yes. Okey, nanti Muhammad boleh dapatkan insya-Allah. Okey, makin lama makin banyak doktor soalan doktor yang bertanya. Mungkin pendapat ni mungkin ada yang timbal balik, tak apa. Saya bacakan saja. Nazrina Umar. Salam doktor. Doktor ada beritahu tadi, kalau duit dalam ESB ataupun ESM dan dalam akaun lain dah cukup nisab atau haul, wajib bayar zakat. Kalau macam ni, kita kena kira juga ke duit simpanan bank kita, contoh dalam Maybank atau SMB yang dah cukup haul? Mohon pencerahan, doktor. Ya, sekiranya duit dalam SMB kita belum cukup nisab, maka kita kena campur dengan simpanan lain dalam bank-bank yang lain. Tetapi kalau kita dah cukup nisab, kita boleh tolak. So contohnya kita dah dalam ASMB kita dah cukup nisab, maka kita dah bayar zakat. Jadi contohnya kita ada akaun dalam ASMB ni, ada ASB, ada SB2, SB3. So jumlahnya ialah 100,000 dan kita dah bayar zakat 2.5%. So 100,000 tu dah clean. Tak perlu dikira untuk zakat sebab sudah dikira. Jadi kita hanya kira harta di luar ASMB sahaja. CIMB ke, bank muamalat ke, ada akaun yang lain-lain tu kita kena kira lain, dan sekiranya cukup nisab kita bayar zakat. Jadi isunya berlaku yang kita perlu campur dengan ASMB-nya sekiranya tidak cukup nisab. Jadi contohnya dalam ASMB kita hanya ada 15,000, tak cukup nisab. Maka pada ketika itu kita kena campur dengan harta-harta yang lain. Jadi harta lain dari CIMB dalam bank-bank lain sekiranya cukup nisab masih lagi wajib untuk membayar zakat. Wallahu a'lam. Ya. Okey, masih lagi wajib membayar zakat. Alright, soalan daripada Inawati saya lagi, adakah pendapatan hasil jual rumah pula yang sudah ditolak zakat, nah kemudian disimpan di dalam ASB akan dikena zakat sekali lagi? Gitu. Silakan doktor. Okey, simpanan selepas jual rumah. Jual rumah, dia dah keluarkan zakatnya. Ya. Okey. Sepatutnya dia adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan perlu kepada haul, kan? Cukup 1 tahun. Jadi dia dah jual rumah, contohnya harga rumah 200,000. Okey, 200,000 dia jual dengan 100,000, tolak punya expenses dan sebagainya, ada 150,000. So ini cukup 1 haul, maka selepas 1 haul kalau masih ada lagi 150,000, 2.5% lah. Tapi kalau dia bayar terus, dia bayar terus tanpa tunggu haul, dia bayar zakat, dan selepas setahun, maknanya dia tak perlulah, sebab dia sudah bayar terlebih dahulu zakat tersebut. Jadi pada tahun pertama sudah tidak perlu bayar zakat. Tapi bila masuk tahun kedua, dia sudah jadi wang simpanan.
tahun kedua dia sudah menjadi wang simpanan, maka sekiranya masih lagi cukup nisab, maka dia masih lagi kena bayar zakat. Nisab masih lagi kena bayar zakat. Alright, tu dia. Jawapan daripada Dr. untuk Inawati. Saya ada dua lagi soalan yang terakhir, Dr. ya, daripada Marlina Harun. Dia tanya bagaimana pembayaran zakat di SB2 dan SB3 yang menggunakan pelaburan akaun 1 KWSP. Mohon pembicaraan. Silakan, Dr. Okey. Yang menggunakan pelaburan KWSP, maksudnya dia tidak cukup dari segi pemilikan. Milkutam tidak ada. Pemilikan sempurna tidak ada kerana dia tidak boleh keluar. Kecuali dia sampai tempoh umur tertentu yang dibenarkan oleh KWSP untuk mengeluarkan duit tersebut. Tapi sebelum itu, sebelum capai umur tersebut, dia tidak ada milkutam ataupun pemilikan sempurna. Maka pada ketika itu belum wajib untuk dia membayar zakat. Sebab belum memenuhi syarat wajib membayar zakat. Ya. Ada soalan terakhir, Doktor. Setakat ini daripada chat dan juga daripada Facebook. Datangnya daripada saudara Muhammad Sazali. Kalau kita ada 100k tapi kita ada hutang personal, loan sebanyak 50k, adakah boleh ditolak dulu 50k hutang tersebut? Silakan, Doktor. Okey, sama juga dalam bab hutang ni, kecuali kita 100k tu kita gunakan, kita melabur 100k tu menggunakan ASB Financing sebagai contoh, maka kita sudah kehilangan pemilikan sempurna sebab kita tak boleh nak redeem yang menggunakan pembiayaan. Tapi kalau kita menggunakan pembiayaan peribadi untuk membeli 100k tadi, 100,000 unit, 100,000 unit itu adalah milk hutang. Okay, pemilikan sempurna maknanya kita boleh berurusan dalam 100k tersebut. Cuma nak tolak tu, macam mana kita nak tolak yang pembiayaan peribadi tu? Sama juga kita nak tengok pembiayaan peribadi tu daripada mana. Kalau dia ambil daripada Along, memang kena bayar 50k, bolehlah tolak 50k. Tapi kalau dia ambil daripada bank dan dia ada monthly installment, so kita kan tolak monthly installment tu untuk tempoh 1 tahun. Jadi 1 tahun tu ditolak daripada 100k tersebut, dan selebihnya sekiranya cukup nisab maka wajib dibayar zakat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masih lagi kita wajib membayar zakat berdasarkan kepada cukup nisab. Itu yang paling penting. Alright, Doktor. Alhamdulillah nampaknya persoalan dan pun telah saya kemukakan kepada Doktor. Jadi saya teruskan sikit sesi pada pagi ini berkaitan dengan perjalanan program kita. Alhamdulillah kita dah sampai penghujung tahun. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir kita, dan kita melakukan terima kasih kepada seluruh warga pendengar sembang-sembang SMB yang bersama kita pada hari ini. Dan kita bertanyakan kepada Doktor, mungkin ada pencerahan dan kata-kata terakhir dan kata nasihat dalam program kita sembang-sembang kita pada pagi ini. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih saudara Zaki. Jadi untuk penghujungnya, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar ataupun bersama-sama saya di dalam program pada pagi ini, dan semoga pencerahan yang saya berikan tentang pembayaran zakat, terutama zakat ESB ataupun zakat ESMB ini, memberi sedikit maklumat dan perkongsian yang boleh digunakan untuk kita membayar zakat di dalam akaun kita, kerana zakat ini adalah perkara wajib yang kita wajib laksanakan sekiranya memenuhi syarat-syarat tersebut, dan sekiranya kita miss daripada membayar zakat, maka wajib kita qada zakat tersebut. Dan percayalah, harta kita tidak akan kurang dengan cara kita membayar zakat. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebut bahawa orang yang bayar zakat ni didoakan oleh para malaikat untuk sentiasa bertambah dari segi hartanya. Allah ma'ti mumfiqan Allah ma'ti mumfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Didoakan oleh para malaikat bahawa supaya malaikat mendoakan kepada Allah Ta'ala bagi orang yang munfiq, yang memberi nafkah, yang memberi infak, yang membayar zakat, bayar sedekah dan sebagainya, ditambah hartanya. Dan bagi orang yang kedekut,
Wa'ati mumsikan ni orang yang kedekut daripada berinfak dan membayar zakat dan sebagainya, didoakan supaya mereka ini musnah ataupun berkurangan hartanya berbanding mereka yang mengeluarkan duit untuk infak, zakat dan sebagainya, supaya harta tersebut bertambah. Jadi insya-Allah dengan doa para malaikat dan dengan redha Allah SWT, walaupun kita mengeluarkan sedikit harta kita, bukan banyak pun 2.5%, tetapi ia akan memberi lebih banyak keberkatan dan kekayaan kepada kita, dan diberikan ruang dan keluasan dari segi rahmat dan nikmat daripada Allah SWT di dunia ini dan di akhirat nanti insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Basri yang sudi berkongsi pada begini dengan berkaitan dengan zakat, cukup menarik dan berbagai persoalan telah mukakan dan akhir telah dijawab oleh doktor. Dan kita harapkan begini akan berlangsung lagi pada tahun depan. Hari ini hari terakhir kita dalam tahun 2021. Jadi untuk makluman semua peserta, setiap Jumaat jam 10 pagi SMB masih lagi mengekalkan mengadakan program semacam SMB yang terbuka kepada umum dengan topik yang berlainan setiap minggu. Akhir kata, selamat tahun baru. Walaupun tetap menjaga SOP, jaga SOP walaupun anda akan bercuti dan menyambut tahun baru. Dan kita doakan anda sentiasa sihat di luar sana dan sentiasa menjaga kesihatan. Lagi akhir kata, terima kasih kepada Dr. Basri bersama kami yang pada program-program yang lalu dan akan datang Doktor ya. Banyak lagi persoalan yang akan diberikan. Dan akhir kata, kami pihak SMB mohon maaf di atas yang berlaku sepanjang program dijalankan dan kita jumpa di lain waktu. Selamat tahun baru. Semoga kita sihat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.